Selamat pagi, salam sejahtera. Selepas beberapa hari timbulnya polemik bahwa Perikatan Nasional PAS akan jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, hari ini akhirnya Hadi Awang tampil memberi jawaban yang kita tunggu-tunggu, memberi jawaban yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Terima kasih atas sokongan dan juga dukungan anda sekalian. Hari ini disahkan PAS akan PAS akui Perikatan Nasional rancang jatuhkan kerajaan perpaduan. Tiada siapa boleh halang, kata laporan dalam Astro Awani. Saudara-saudara sekalian, negara kita sudah terpalit dengan 2 kali pertumbang kerajaan. Pertama, melalui langkah Sheraton. Kedua, melalui langkah undur sokongan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin, sehingga Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan kerana Barisan Nasional menolak ataupun UMNO menarik sokongan. Barisan Nasional menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin. Dan akhirnya Ismail Sabri Yaakob terpaksa menerima jawatan Perdana Menteri dan juga akhirnya terpaksa melepaskan jawatan tersebut kena UMNO telah kalah teruk dalam pilihan raya baru-baru ini. Namun, adakah insiden itu akan berlaku lagi kali ketiga? Berkata pepatah orang, kalau kali ketiga sesuatu perkara itu berlaku, ianya hanya dapat menunjukkan 2 perkara. Sama ada ianya adalah positif atau ianya adalah negatif. Dari sudut pandang saya sebagai pemerhati politik, saya fikir kalau ia berlaku untuk kali ketiga, saya pandang itu sebagai satu sudut yang amat negatif. Karena apabila 3 kali perkara berlaku tentang sesuatu cara yang salah, cara yang saya fikir cara yang salah untuk mendapatkan kuasa dan kepimpinan, pastilah ia memberikan kesan yang amat besar, buruk negatif kesannya kepada negara. PAS akui Perikatan Nasional rancang mahu jatuhkan kerajaan perpaduan. Tiada siapa boleh halang. Itu pengakuan PAS dalam Astro Awani amat menyakitkan hati saya, amat menyakitkan telinga kita. Kenapa? Ini satu perbuatan yang memang saya tak setuju langsung kalau saya ditanya. Kenapa? Tidak bolehkah bertahan? Tidak bolehkah menunggu sehingga PRU 16? PRU 16 bukannya lama lagi. Tutup mata, buka mata. Tutup mata, buka mata. Setiap hari tutup mata, buka mata, tidur bangun, sedar-sedar, tup-tap. Dah PRU 16. Tak boleh tunggu ke dengan cara yang lebih elok. Tak boleh tunggu dengan cara yang lebih mandatnya daripada mencantas kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Tak bolehkah PAS dan Perikatan Nasional menjadi pembangkang berwibawa tunggu sehingga PRU 16 berlangsung? Dan paling tepat lagi, tidak bolehkah Perikatan Nasional cuba berbaik-baik dengan kerajaan perpaduan ini seperti yang pernah dilakukan oleh Pakatan Harapan sebelum ini apabila membuat MOU dengan kerajaan Ismail Sabri Yaakob? Sekiranya Perikatan Nasional benar-benar mahukan kestabilan politik di Malaysia, mereka boleh mengambil inisiatif seperti yang pernah dibuat oleh Pakatan Harapan oleh Anwar Ibrahim dengan membuat MOU dengan Ismail Sabri Yaakob. Dan kita lihat apa yang berlaku sepanjang MOU itu berlangsung sehingga pilihan raya berlangsung adalah kestabilan politik dan pemulihan ekonomi Malaysia yang amat baik. Kenapa? Sebab negara kita tiada kesempatan untuk melalui zaman gelap yang namanya cantas-mencatas di tengah jalan. PH langsung tidak ada buat satu pun cubaan untuk menumbangkan Ismail Sabri Yaakob. Kenapa? Sebab adanya MOU tersebut. Namun apabila diakui oleh PAS ini bahawa PN rancang jatuhkan kerajaan perpaduan, tiada siapa boleh halang, ini satu perkara yang memang menyakitkan telinga dan hati kita.
PAS mengakui bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, mengikut sistem demokrasi negara, perkara itu boleh dilakukan dan tiada mana-mana pihak boleh menghalang Perikatan Nasional untuk menumbangkan kerajaan. Jelas beliau lagi, keadaan itu biasa berlaku dalam politik, termasuk melalui undi tidak percaya atau mendapatkan surat akuan bersumpah SD. Penyokong kerajaan berpaling tada. Biasa berlakulah dan kita melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan kerajaan campuran yang ada ini, perasaan tak puas hati sesama komponen dia sendiri itu ada berlaku, kata beliau. Yang menjadi pertanyaan saya ialah, bagaimana Hadi Awang tahu ada komponen yang tak puas hati dalam kerajaan campuran ini? Nak tanya jugalah, siapa orang itu, siapa parti komponen tersebut? Kenapa tak sebut saja namanya? Hadi Awang bukan pun dalam kerajaan tu. Dahulu waktu Sultan mengarahkan supaya wujudnya kerajaan perpaduan, gabungan kerajaan campuran yang turut mau disertai, yang perlu disertai Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sendiri yang menolak untuk membentuk kerajaan campuran itu. Sekarang pula Perikatan Nasional pula meroyan nak pula kerajaan tumbang segera. Kenapa macam begitu? Dengan sebab itu sesuatu tak mustahil berlaku, kata Hadi Awang. Dalam negara demokrasi dibolehkan. Apakah ia dibolehkan? Kata Hadi Awang, dalam negara demokrasi dibolehkan. Sekarang memang ada usaha PN rampas kerajaan. Persoalan dia oleh persoalan daripada wartawan. Sekarang ada usaha PN rampas kerajaan? Jawapannya iya, kata Hadi Awang. Itu biasa dalam negara demokrasi. Kita berusaha bukan sahaja melalui PRU, tetapi termasuk melalui parlimen, katanya. Sebelum ini, media melaporkan Abdul Hadi menjangkakan kerajaan hari ini akan tumbang tidak lama lagi. Ditanya jika cubaan menjatuhkan kerajaan perpaduan bertentangan dengan titah yang di Pertuan Agong yang mahukan kestabilan, timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, ia tidak boleh dijadikan sebagai kata putus. Kenyataan Agong satu kenyataan yang tidak jadi kata putus yang menghalang untuk ada perubahan dalam negara demokrasi, kata Hadi Awang. Mengikut raja berperlembagaan, kedudukan raja di bawah perlembagaan. Perlembagaan kita masih menjunjung demokrasi dan ia tidak bercanggah, jelas Abdul Hadi Awang. Mengenai kenyataan Anwar bahawa Abdul Hadi boleh mengigau dan merancang, ahli parlimen Marang itu berkata, memang kita berhak merancang dan tiada siapa yang halang kita untuk merancang, kata beliau. Pada masa yang sama, ahli parlimen Marang itu berkata, kenyataan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang mahu kekal menjadi pembangkang disifatkan sebagai kenyataan yang awal dan ia boleh berubah mengikut keadaan politik bersifat dinamik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.